guru dia wakil kerana dia su'il hifzi, kerana buruk hafalan dia. Biasa ngapa mudah ingat, ngapa mudah mana payah ingat. Maka tok guru dia mewasiat kepada aku, kata Imam Syafi'i, guruku mewasiat kepada aku bitauqi ma'asi, dengan menyuruh meninggalkan maksiat. Dia fikir tok guru dia kata mu ada buat dosa je, ngapa payah. Wasi-wasi tak ada. Dia fikir takut-takut ada, dia fikir. Ada sungguh. Kenapa? Tengok betih orang puas. Tu je. Tu je. Habis. Habis. Kalau tengok Gusti lagi berat. Habis hilang. Hilang. Habis. Sebab apa? Sebab maksiat, sebab dosa. Dosa ni hijab kebaikan yang kita nak buat kepada Allah. Maka macam mana kita nak munajat, nak hampirkan diri dengan Allah dengan cara munajat, sedangkan tubuh kita dosa, tubuh kita kotor. Kotor dengan najis. Najis ni, najis maksiat, najis kufur, najis syirik, najis nifak, macam-macam ada kekotoran. Macam mana Allah Ta'ala nak terima amal ibadat kita? Maka kata Imam Ghazali, kalau nak dapat datang kepada Allah, banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Banyak-banyak bertaubat kepada Allah supaya hilanglah apa yang kotoran dalam hati kita. Jadi kotoran dalam hati kita ni tak jadi dengan kita nak bersih dengan cara macam mana, kecuali dengan bertaubat pada Allah. Kotoran dalam apa yang kita buat, dosa-dosa ni. Minum air klorok pun tak jadi. Maknanya kena banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata tersebut dalam hadis pada Shadiqul Masduq. Shadiq maknanya orang yang benar, Masduq lagi dibenarkan. Siapa benar lagi dibenarkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia, idza kadzabal abdu tanahal malakani. Tu doa. Tanahal malakani ala natnin ma yakhruju min fihi. Apabila berdusta, hampir pergilah dua malaikat daripada hamba itu, daripada busuk barang yang keluar daripada mulutnya, apabila dia mengumpat, ataupun dia cakap bohong, ataupun dia fitnah, ataupun dia namimah, ataupun dia jadi batu api. Namimah ni bawa fitnah ke orang. Orang tahu buat pun kita dah fitnah, kata korang gini, kata korang. Patang dengar sikit. Dia kata ustaz gendong orang puang. Padahal dia tak tahu ustaz tu nikah baru. Contoh je. Saya teringat kawan saya. Gitulah. Dia bawa orang puang orang. Kemana orang fitnah dia? Dia bawa adik puang dia. Fitnah. Itu contoh je tu. Okey, baik. Maka dia kata, jangan bawa fitnah ke orang, jangan mengumpat orang, jangan duk kata ke orang. Cukuplah, jangan kata ke orang. Maka apabila seorang itu berkata sesuatu yang buruk yang keluar daripada lidah dia, maka lari malaikat. Lari malaikat sebab apa? Dia kata kerana busuk apa yang keluar daripada mulut dia. Kita lepas gosok gigi, kita ngumpat orang, bau busuk tak busuk pun. Tetapi dari segi malaikat, dia kata busuk orang yang mengumpat orang. Zaman Nabi ada seorang muslimah, Allah rajin buat amal ibadat, sehingga kan orang kata dia ni ahli ibadat. Cukup dah tak cukup dengan ahli ibadat, orang kata dia ahli syurga kerana kuat amal ibadat. Kenapa dia buat? Dia semayang malam. Semayang malam, kemudian dia puasa sunat siang hari. Kemudian orang pun tanya Nabi. Nabi kata wahiyya finnar, dia adalah ahli neraka. Orang yang sekuat macam tu ahli neraka. Sahabat Nabi pelik, macam mana boleh jadi ahli neraka? Kuat amal ibadat macam tu, jadi ahli neraka? Kerana dia tidak dapat menjaga lidah dia. Tak dapat jaga lidah dia. Jadi dia tak dapat bersihkanlah hati kita. Bersih hati kita, banyak bertaubat pada Allah. Jadi bila kita cakap benda-benda tak molek, maka menimbulkan dosa. Lepas tu kita dilarang cakap banyak. Bila kita cakap banyak, takut banyak salah. Bila banyak salah, banyak dosa. Bila banyak dosa, masuk neraka. Tapi kalau kita nak cakap boleh, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik-baik. Berkata dengan perkataan yang baik-baik,
ataupun dia diam. Kalau boleh cakap orang baik, cakap banyak-banyak. Makin kita cakap orang baik, makin banyak pahala. Tapi kalau rasa tak boleh nak cakap orang baik, maka kita diam saja. Kerana diam ini menyelamatkan kita. Maka tidak dapat tidak, hendaklah seorang tadi jagalah lidah dia, kerana daripada lidah menyebabkan hati jadi kotor. Hati pun jadi kotor. Maka bila seorang tu cakap hak tak molek, maka larilah malaikat-malaikat yang ada padanya. Maka dia kata, maka betapa patut lidah ini menyebut zikrullah, maka sebenar-benar tiada hampir didapat orang yang mengekali atau isyan. Isyan ni derhaka. Itu taufik. Ada tidak patut lidah tadi yang sepatutnya sebut nama Allah? Yang sepatutnya lidah tadi sebut nama Allah. Sebut nama Allah Ta'ala, mengingati Allah Ta'ala. Maka dia kata sebenar-benar tiada hampir didapat orang yang mengekali atau isyan. Orang yang buat dosa ni tak akan hampir dengan Allah. Lepas tu nak tengok orang tu soleh tak soleh, tengok dia macam mana akhlak dia, macam mana perangai dia, macam mana lidah dia, macam mana perbuatan dia, tengok. Maka yang paling penting hati seseorang tadi. Hati seorang yang kotor, jauh pada Allah. Tapi kalau hati kotor nak bersih macam mana? Bersih dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata, macam mana orang tu nak dapat taufik Allah? Dan dapat pertolongan Allah, tapi dia banyak buat dosa. Kita nak pertolongan Allah kerana kita ni faham bahawa tak ada daya upaya kita. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak ada daya upaya nak buat amal ibadat, tak ada daya upaya. Allah Ta'ala tak boleh angkat tangan, tak boleh angkat takbir kita. Tak boleh angkat takbir kita. Kita tak ada gagah benda-benda pun. Kita tak ada apa-apa. Kita kena faham, kita tak ada apa. Harta pun tak ada bukan kita. Harta pun bukan kita. Kesihatan ni, bila-bila masa Allah Ta'ala nak tarik sekelip mata. Kadang kita rasa sehat, aku dah aja sakit, kena sakit kali baru tahu. Jadi nak bangun. Jadi nak beritahu Allah Ta'ala belaka. Tak ada apa-apa. Ibadat pun kita tak boleh nak buat. Maksiat pun kita tak mampu nak tinggal. Allah Ta'ala bekalkan orang tu akal, dia bekalkan nafsu. Bekalkan iman pada orang tadi. Orang tu pandai guna, ada iman, ada akal. Guna akal, berpandukan pada iman, selamat dia. Orang tu ada iman, tolak iman, ikut hawa nafsu. Tak terima akal dia, binasa dia. Binasa kehidupan dia. Jadi kita tak ada arah minta pada Allah Ta'ala, kerana kita tidak ada daya dan upaya kecuali meminta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Oleh itu kita pakak tinggal maksiat. Mana-mana yang kita rasa ini berdosa, kita kena tinggalkan. Kita tinggalkan. Di samping tu kita minta pertolongan pada Allah supaya kita dapat taufik, yang ini pertolongan daripada Allah untuk melakukan taubat kepada Allah. Dan tiada ringan segala anggotanya bagi ibadat. Orang hok buat dosa, orang hok buat isyan, derhaka pada Allah, tak dapat taufik, rasa berat buat amal ibadat. Innaha lakabiratun, semayang tu berat. Illa alal khashiin, bagi orang yang khusyuk. Bagi orang tak khusyuk, Allah beratnya semayang. Bukannya mudah semayang, berat. Yang paling berat kali mayang dia, mayang subuh musim tengkujuh. Itu paling berat. Paling berat. Mayang Allah nak semayang berat. Jadi sebab apa? Bab dosa. Jadi kita ni nak, kalau boleh nak ringan. Mudah bangun main subuh, mudah semayang, tinggalkan dosa. Tinggallah dosa. Jauhkan diri daripada melakukan dosa. Kemudian dia kata, dan tiada ringan segala anggota bagi ibadat. Tak ringan pun buat amal ibadat. Saya pergi jumpa tok guru saya, umur dia kat 70, 80. Allah kuat amal ibadat. Dia ni peceng lah. Dah mengajar mana nak, sebab dia uzur dah. Tapi mengajar agak orang mari rumah dia. Kata anak murid dia, kau kuat amal ibadat. Kau tua kau kuat. Kau tua kau kuat. Umur 70, umur 80. Saya ingat masa saya umur 18 dulu, baru Pak SPM lah. Saya pergi belajar pondok, saya jumpa dia dulu, belajar dengan dia. Saya pernah berlawang semayang sunat dia. Dah agak kita. Dah agak. Dia bangun, kita bangun. Dia bangun, dia bangun. Dia bangun, kita bangun. Kita bangun, kita niat. Minta-minta tak bangun. Bangun tak bangun. Bangun kata. Lawang. Kita kira ni 10 rakaat dah. Dia 10. Bangun tak?
Dia pun bangun lagi. Dia tahu saya belawang dia. Saya rasa dia tahu. Sebab saya tengok dia dulu. Bangun. Allah, bangun pula. Bangun lah. Akad takbir Allah Akbar. Minta-minta 2 rakaat ni je. Lepas beri salam. Bangun pula. Gagahnya dia tu. Lepas tu mayang. Mayang. Allah. Apa kita pada orang apa? Pada umur 18 tahun. Akhir kali kata tak ada arah lah. Kalau nak menang lawan dia, lawan tu berlari lah menang. Berlari rasa menang. Kita tu buat aluh ni laju rasa. Tapi tak ada arah. Kuat amal ibadat. Rupa-rupanya ibadat ini berdasarkan kepada nur hati. Cahaya. Hati yang bercahaya, tinggalkan dosa mudah. Buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata, jika didapati setengah ketika, maka kalau ada juga orang buat dosa pergi buat juga dalam satu-satu ketika, dalam satu-satu masa, maka dengan kekeruhan, dengan dalam keadaan keruh, dalam keadaan payah, tiada manis sertanya, tak manis pun buat amal ibadat. Buat bukan tak buat gitu lah. Rasa nak buat Allah, bang pula dah. Bang pula baru nak rehat, marah pula. Bang pula. Baru nak rehat. Kadang-kadang bangun, Allah dah puas hari tidur, bangun subuh pula. Gadak bangun tak marah, mayang ke? Gadak mayang. Tapi kita amat bunyi amat. Bunyi sama. Maknanya dalam hati yang agak tidak kuat, lemah, hati yang lemah. Tidak bermaya. Tiada manis, tak ada rasa manis, tak rasa sedap pula. Orang kalau buat amal ibadah sedap apa? Kayak gini nak mayang pula nak mayang pula. Orang rasa sedap je. 20 je terawih, molek 80. Tu apa pasal rajin sangat. 20 dak jadi benda 80 tak ada arah. Tapi kita berapa 20. Banyak sangat dia cari 88 dia dapat. Dia cari gitu. Tiada jernih, tak ada bersih hati. Hati pun tak bersih akan takbir Allah Akbar, macam-macam ingat Allah naik air dapur. Ingat akan takbir Allah Akbar, dapur naik air tak bagus tu. Tu bagian tu ada arah. Allah dia kata cermin tikar dah ingat cermin tikar kereta dah ingat nak tutup. Dengar akan takbir Allah, macam-macam ingat, hati kosong dah, melayang dah. Sebab benda? Sebab tak bersih hati. Dan demikian itu dengan sebab apa? Demikian itu dengan sebab kelam. Kelam ni sebab banyak dosa. Satu kerana sebab banyak dosa dan juga meninggalkan taubat. Oleh itu marilah kita banyak taubat, dan saya seru pada muslimat, mari kita pakat tinggal dosa. Jadi-jadilah kalau boleh jangan tengok TV banyak-banyak sangat. Kalau boleh jangan tengok TV banyak-banyak sangat. Kemudian cuba kau latih bangun mayang awal-awal. Tapi jangan awal dah lalu. Pukul 3 mayang soda. Jangan. Maknanya mayang awal-awal sikit, jangan lewat-lewat. Kemudian taat pada suami, jangan lawat-lawat. Kau boleh cakap aduh je biar suami tak dengar. Mek punya tak dengar je. Bagusnya isteri saya. Punya gitu. Jangan lawat. Kemudian tutuplah aurat. Tutup aurat ni biar molek-molek. Kalau boleh pakai pudar. Kalau boleh pakai pudar. Boleh jebak labuh. Yang mari hitam belaka tak nampak rupa. Betulnya. Jadi nak beritahu biar kita pakat berubah sikit dan kita bertaubat pada Allah Taala. Akhirnya ada satu cerita mengenai seorang yang bernama Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi ni dia seorang raja yang banyak dosa. Dihyatul Kalbi ni dia seorang raja. Nabi ni raja dia, Nabi ni sangat-sangat berharap supaya dia beriman. Maka Nabi berdoa je. Kita kalau siapa pekat kita tak mampu apa-apa, berdoa lah macam saya khabar tadi. Nabi pun banyak berdoa sebenarnya. Nabi berdoa pada Allah Taala. Kemudian datang malaikat Jibril kata, "Ya Muhammad, sekejap lagi Dihyatul Kalbi akan datang. Allah Taala telah buka hati dia untuk beriman pada Allah." Maka Dihyatul Kalbi pun datang jumpa Nabi, benar sebagaimana kata malaikat Jibril tadi. Datang pada Nabi, dia pun jumpa Rasulullah, dia kata dia nak beriman pada Allah. Apakah syarat nak beriman? Nabi kata cukuplah kamu dengan mengucap kalimah la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka Nabi pun ajarlah 2 kalimah syahadat.
dia pun mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia pun menangis depan Nabi. Nangis. Dia seorang raja. Nabi kata, wahai Dihyatul Kalbi, kamu sudah beriman pada Allah dan Rasul. Apakah yang menyebabkan kamu menangis? Dia kata, saya ni banyak dosa. Dosa ni kamu lakukan sebelum kamu beriman. Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu. Tapi dosa saya sangat besar. Sangat besar. Apa yang dosa yang kamu lakukan? Apakah dosa yang kamu lakukan? Maka kata Dihyatul Kalbi, saya ada anak seramai 70 orang anak perempuan. Mungkin isteri dia ramai, raja. Saya ada anak, saya ada anak seramai 70 anak dara lah, anak perempuan saya. Dan saya tidak mahu memiliki menantu. Saya tidak mahu ini menantu kepada Dihyatul Kalbi. Dan saya tidak mahu anak saya berkahwin. Maka saya mengambil keputusan, apabila anak saya besar cukup untuk dia berkahwin, saya mengambil keputusan saya membunuh semua anak-anak saya. Bunuh semua anak. Nabi pun mengiling. Nabi pun rasa sedih pada dia. Sedangkan dia baru mengucap 2 kalimah syahadah. Dia kata, ya Allah, saya sangat banyak dosa. Apakah cara saya nak menembus kesalahan saya? Seandainya Allah Ta'ala menyuruh saya menebus kesalahan saya, maka saya sanggup dengan cara membunuh diri saya. Saya sanggup membunuh diri saya, asalkan dosa saya tertebus di hadapan Allah. Nabi melihat keikhlasan Dihyatul Kalbi, Nabi menangis. Memang dia ni memang betul-betul ikhlas. Walaupun dia seorang raja, dia menangis. Nabi pun senyap, tak kata apa-apa. Tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, Allah Ta'ala memberitahu kepada aku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa Dihyatul Kalbi pada ketika Dihyatul Kalbi mengucap kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika itu dihapuskan segala dosa-dosanya. Maka bila dengar macam tu, Nabi pun menangis. Nabi menangis. Malaikat Jibril kata, ya Muhammad, kenapa kamu menangis? Kamu tidak suka ke Dihyatul Kalbi diampunkan dosa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku terkenang kepada umatku. Aku terkenang kepada umatku. Sedangkan Dihyatul Kalbi ini ketika dia mengucap kalimah la ilaha illallah, Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Dalam keadaan dosanya telah membunuh anak dia seramai 70 orang dia bunuh. Dan aku memohon kepada Allah, ya Allah, kata Rasulullah, kalaulah Dihyatul Kalbi ini dengan mengucap sekali saja syahadah, kamu ampunkan dosa, ya Allah, tolonglah ampunkan umat-umat aku yang sentiasa mengulangi kalimah syahadah tiap-tiap hari. Nabi menangis. Menangis kerana mengenangkan kepada umat dia dan minta supaya Allah Ta'ala mengampunkan umat dia, orang yang sentiasa mengulangi kalimah syahadah. Kalau orang ni sekali saja kamu dah ampunkan dosa dia bunuh 70 orang, tolonglah ampun umatku ya Allah yang sentiasa mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi kita ni kena ingatlah, kita ada seorang Nabi yang sangat kasih kepada kita, sangat-sangat sayang kepada kita. Maka kita banyaklah bertaubat kepada Allah, dan kembalilah kepada Allah. Cukuplah dosa, kerana dosa yang kita lakukan ini sebenarnya menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.